Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang kedua kita mengadakan kelas kitab Al-Kamil fit Tarikh Ibnu Athir yang akan dibimbing oleh Ustaz Ali Fitri. Kepada mereka yang dah kenal sudah kenal lah siapa Ustaz Alif kan. Jadi kepada siapa yang belum kenal, ini waktu kita untuk berkenalan juga. Bagi para pelajar yang lain, minta kerjasama supaya kita tutup dulu mikrofon. Ya. Nanti insya-Allah kita akan gunakan dalam tempoh sejam bacaan halaman ke halaman dibimbing oleh Ustaz Alif. Dan kemudiannya kita ada sekitar setengah jam untuk soal jawab, dan pada waktu itu kalau siapa yang tak dapat nak ikut waktu soal jawab pun tak apa, boleh mengundurkan diri. Tapi kepada siapa yang nak teruskan, boleh teruskan sehingga ke jam 10.30 lah. Jadi pembacaan tu akan makan masa dalam tempoh 1 jam. Jadi kepada mereka yang belum ada PDF kitab ini, boleh download ikut link yang saya berikan dalam Telegram. Jadi saya kenalkan juga diri saya, Suhail, selaku moderator untuk kelas ini yang kita jangkakan akan mungkin memakan masa bertahun-tahun untuk diselesaikan. Sekiranya diizinkan Allah untuk kita terus memberikan komitmen yang baik, kita akan dapat membaca banyak lah. Tapi sekiranya tidak, kita masih insya-Allah dapat manfaatkan selagi Ustaz Alif berkeupayaan untuk berkongsi ilmu, dan juga saya akan cuba untuk merekod rakaman kelas-kelas kita. Jadi kalau kita tertinggal, kita boleh tengok balik. Dan semuanya akan saya kongsikan dalam grup Telegram kita. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan terus kepada Ustaz Alif untuk menyambung perbincangan kita yang baru saja menyentuh soal permulaan muka surat muka depan, maknanya tajuk, dan kemudian puji-pujian kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya barulah kita hari ini akan masuk kepada betul-betul intro kepada buku ini. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Alif. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Jadi pertama sekali alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat bertemu kembali untuk pertemuan yang kedua. Dan mungkin kita tak sangka lah, kita tak jangka lah sampai berapa pertemuan yang kita akan berjumpa untuk sesi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya terus kepada sambungan pengajian pembacaan kitab kita berkenaan dengan Al-Kamil fit Tarikh karangan Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum tu saya ingin ulang kembali lah poin-poin penting yang saya sampaikan minggu lepas berkenaan dengan sesi pembacaan kitab ini. Yang pertama sekali saya ingin isytiharkan ataupun maklumkan lah. Jadi sesi pembacaan kitab kita ni bukanlah untuk kita kata macam dia bersifat macam detail ataupun bersifat terperinci ataupun lebih bersifat kritikal, tak ada. Jadi kita adakan sesi bacaan ini adalah untuk pada permulaannya untuk memperkenalkan salah satu sumber rujukan sejarah Islam yang kita kata primer, yang utama, supaya dapat kita semua dapat tengok apa yang ada dalam ni. Punca dia ataupun sebab dia ataupun tujuan ni adalah untuk kita memecahkan bendungan yang mana sebelum ini karya yang seperti ini hanya dibaca, hanya diketahui oleh kita kata para pengkaji ataupun mereka yang mengkaji dalam bidang sejarah Islam saja. Jadi disebabkan itu saya merasakan banyak manfaat dan faedah yang kita tidak dapat
daripada kitab Al-Kamil fi Tarikh ini, sebagaimana kita mendapat faedah daripada kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulum Al-Quran dan sebagainya, yang mana dibacakan kitab tu supaya kita di samping mendapatkan ilmu, dan kita juga untuk mendapatkan keberkatan ataupun kita mengenali siapa penulis kitab ni. Jadi saya rasa ini satu usaha yang baiklah untuk kita perluaskan ataupun kita mulakanlah dari sekarang berkenaan dengan pembacaan kitab sejarah ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang kedua, saya ingatkan juga pembacaan saya ni, saya lebihkan kepada walaupun saya jurusan Bahasa Arab dan Tamadun Islam, tapi untuk memudahkan kita memahami konteks atau maksud kitab ni, saya tidaklah berniat untuk menterjemahkan satu persatu. Jadi saya ada mungkin perkataan yang saya tidak pernah dengar kan, memang ada pun. Jadi ada yang saya tahu dan saya akan menterjemahkannya kepada yang berbentuk kontekstual ataupun makna secara keseluruhannya, supaya kita lebih memahami. Jadi seperti mana kita tahu, kalau kita baca harfiah ni, satu huruf atau perkataan, mungkin dia akan masa lama dan kita memerlukan syarahan yang lebih panjang lagi lah. Jadi tujuan kita untuk memahami dan menghayati pembacaan ataupun apa yang terkandung dalam kitab Al-Kamil. Jadi itulah tujuannya. InsyaAllah ini bukan salah satu permulaan lah untuk kita kenal dan kita ambil faedah daripada kitab sejarah ini. Jadi untuk yang baru sertai kita pada malam ini, kita akan sambung pembacaan kitab Al-Kamil fi Tarikh pada muka surat yang ke-6. Jadi kita dah baca daripada mukadimah dia, Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita sempat satu muka surat je minggu lepas dalam masa 1 jam. Itulah kita kata mujahadahan. Orang kita membaca kitab ni, kita baca satu persatu. Dan kebangkalan juga boleh jadi mereka para pengkaji hanya membaca ataupun mengambil poin-poin penting saja daripada kitab-kitab besar ni. Jadi mereka mungkin tak sempat ataupun tidak berpeluang untuk membaca satu-satu sebagaimana kita. Melainkan kalau kitab ini diterjemahkan kepada bahasa kita atau bahasa Melayu. Sayangnya kitab ni tak ada lagi terjemahan dalam bahasa Melayu. Saya pun tak jumpa lagi dalam Indonesia. Kalau ada mungkin boleh kongsikan. Jadi susahlah untuk menjadikan kitab ni sebagai bacaan umum, melainkan hanya yang menguasai ataupun memahami bahasa Arab saja dan boleh terjemahkan. Tapi sayangnya kalau kebanyakan yang menguasai bahasa Arab ni, mereka tidak cenderung kepada bidang sejarah lah. Itu yang jadi kita kekurangan dah dalam bidang sejarah ni. Nak mengkaji sumber-sumber Arab, sama ada pengkaji tu terpaksa mengupah orang untuk menterjemahkan ataupun dia sendiri yang menterjemahkan sebab dia ada kemampuan bahasa Arab. Antara dua tu. Tapi sayang kebanyakan yang kuasai bahasa Arab, mereka tidak cenderung kepada sejarah. Itu jadi susahlah. Kita hanya bergantung kepada terjemah-terjemah yang kita kata bersifat terhad. Okey, baiklah. Jadi kita sambung kepada pendahuluan kitab ataupun kita kata mukadimah kitab. Ataupun dalam bahasa Melayu kita kata aluan lah, ataupun bahasa lain juga kita panggil prolog untuk sebuah kitab, introduction. Muka surat 6 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa qad arha kullu minhum ila zamanihi wa jaa ba'dahu man dhayyala alaihi. Okey. Jadi kalau muka surat sebelum ni kita dah tengok Imam Ibn Athir menceritakan bahawa beliau minat membaca kitab-kitab sejarah, dan apa yang beliau minat tu adalah untuk mengetahui apa yang terkandung yang zahir dalam sejarah, yang ataupun kita kata yang jali dalam sejarah, dan yang khafi ataupun yang tersembunyi ataupun yang di sebalik peristiwa sejarah tu. Dan Imam Ibn Athir juga menceritakan bahawa terdapat karya-karya yang panjang, ada banyak riwayat, ada juga karya-karya ringkas dalam bentuk mukhtasar dan sebagainya. Jadi dalam yang seterusnya muka surat 6 ni, Imam Ibn Athir menceritakan bahawa setiap mereka yang meriwayatkan ataupun yang mencatat peristiwa bersejarah itu, ataupun kita panggil dengan bahasa umum sejarawan, dan mereka arha minhum ila zamanihi, kebanyakan mereka mencatat peristiwa sejarah itu sehingga ke zaman sekarang ataupun zaman semasa, zaman yang mereka hidup, kebanyakannya dah menjadi satu
budaya atau tradisi dan para ulama yang menulis tentang tarikh akan menulis hingga pada zaman dia. Jadi sebab tu saya kata minggu lepas, kebanyakan kalau kitab penulisan yang bersifat sejarah, yang bersifat tafsir, dia tak panggil katib, dia panggil musannif, tasnif. Musannif maksudnya mereka ni mengumpulkan catatan yang ada dan dibukukan menjadi satu kitab. Jadi disebabkan usaha penulis ataupun penyusun yang mengumpulkan maklumat-maklumat tu, terhasillah satu himpunan maklumat yang kita panggil tasnif. Tapi kita biasa sebutlah penulis, katib kan. Tapi dari segi istilahnya dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan tu adalah catatan daripada mungkin kebiasaan pada awal, daripada awal kejadian manusia sampai ke zaman masing-masing. Waja'a ba'dahu man zayyala alaihi. Zayyala ni merujuk kepada ringkasan. Dan selepas daripada penulis tu, generasi yang seterusnya akan meringkaskan pula karya yang telah dihasilkan oleh penulis tu. Dia zayyala ni lebih kepada macam dia boleh katalah dari segi secara umumnya dia lebih kurang macam mukhtasar, tapi dia lebih ringkas. Saya nak kata macam mana, lebih kepada poin-poin penting. Sebab contohnya antara karya yang ada Zailun ni adalah Tarikhul Khulafa. Tarikhul Khulafa dia ada Zailun Tarikhul Khulafa. Dia dah Tarikhul Khulafa tu dah kitab sejarah. Dia diringkaskan lagi, dia namakan sebagai Zail. Itu istilah lain lah selain daripada mukhtasar. Ada juga kitab Syaqaiq An-Nu'maniyah karangan Tashkafuzadeh. Ada Zail dia, Zail Syaqaiq An-Nu'maniyah. Dia hanya berbentuk ringkasan-ringkasan ataupun dia compilekan, dia padatkan apa yang karya asal tu. Itu Zail. Kita sama lagi. Wa adafa al-mutajaddidati ba'da tarihi ilaihi. Dan juga dia kata ada terdapat pembaharuan ataupun penambahbaikan daripada catatan-catatan yang terbaru daripada apa yang telah dihasilkan sebelum ni. Okey, ni realiti lah bagaimana ilmu sejarah ni ditulis ataupun dikumpulkan. Wasyarqiyyu, okey. Dia ada nota kaki sini, nota kaki ni dibuat oleh pentahqiq. Jadi kita nota kaki ni dia masukkan syarqiyyu muradihi bi syarqi man kana min ahli al-masyriq wa aqsihi al-gharbiyyun. Jadi maksudnya para sejarawan yang berasal dari timur, belah timur. Dunia Islam ni ada dua, timur dunia Islam dan di barat dunia Islam. Kalau di timur dunia Islam lebih kepada Iraq, Parsi dan sebagainya. Di barat dunia Islam lebih kepada Andalus, Afrika sebagainya. Itu di barat. Okey. Wasyarqiyyu minhum qad akhalla bi dhikri akhbaril gharbi. Para ilmuwan daripada timur ada di antara mereka yang akhalla meninggalkan, khalla kosong, meninggalkan ataupun tidak menyebut di dalam karya mereka berkenaan dengan akhbaril gharbi, cerita-cerita ataupun catatan-catatan berkenaan dengan dunia Islam di sebelah barat. Wal gharbiyyu qad ahmala ahwalu syarqi. Dan di barat pun qad ahmala, kadang-kala kebanyakannya ataupun kadang-kala ni kita kata tidak menceritakan tentang dunia-dunia Islam di timur ataupun berkenaan dengan hal ehwal dunia Islam di timur. Jadi Ibn Athir menyebutkan itulah realiti semasa penulisan sejarah zaman beliau. Kalau sejarawan yang berasal dari timur memang tak cerita di barat, barat tak cerita di timur. Jadi itulah nak diceritakan. Ibn Athir ni cuba menggambarkan dulu situasi semasa, apa yang menyebabkan benda-benda yang mempengaruhi beliau untuk menulis ataupun menyusun kitab Al-Kamil ni. Kita akan tengok. Itu hebatnya ulama dulu. Ulama dulu dia cerita background. Kalau kita kalau di dunia akademik biasalah itu ada dalam kita punya tesis lah ataupun kajian kita. Kita ceritakan background, kajian latar belakang kajian apa sebagainya. Situ kita ceritakan. Sebenarnya budaya tu adalah diamalkan oleh para ulama kita. Semua kita hanya fikir okey ini semua kaedah barat ni. Sebenarnya kaedah ulama kita menulis ayat-ayat dalam kitab mereka sebenarnya dah praktik dah benda tu. Kita je yang tak tahu. Fakana at-talibu idza arada an yutali'a tarikhan ihtajja ila al-mujallidatil kathiratun wa kutubun mutaaddidatun ma'a ma fiha min al-ikhlali wal imlal.
Okey, ni Ibnu Athir cerita. Menarik ni. Ini berlaku sampai zaman kita sekarang ni. Dan beliau kata, maka seorang pelajar itu apabila dia hendak membaca atau mentelaah, mentelaah tu pun berasal daripada bahasa Arab. Tala'ah tu mutalaah. Jadi mutalaah mentelaah. Jadi kita ambil bahasa tu. Mutalaah ni membaca lah. Tarikhan, sejarah. Ihtajja, dia memerlukan ila mujalidat kathirah. Banyak berjilid-jilid kitab. Kita nak buat tesis apa kan, kena cari buku tarikh Bidayah wan Nihayah yang berpuluh-puluh jilid tu kan. Banyak. Dan juga kitab apa berkenaan dengan sejarah apa, sejarah Ayubiyah ke, sejarah Mamluk ke, sejarah Abbasiyah kan, kitabnya berjilid-jilid. Wa kutubun muta'addidatun, dan bukan saja kitab, satu kitab yang berjilid-jilid, tapi banyak-banyak kitab, macam-macam jenis kitab kena rujuk. Ma'ama fiha min ikhlali wal imlal. Jadi di dalamnya itu walaupun banyak rujukan, dekat dalam kitab-kitab tu ada kelompongan. Ikhlal ni maksudnya tadilah yang kelompongan yang ada ataupun benda-benda yang tidak diceritakan. Wa imlal, imlal ni bosan, dan dahlah kita kena hadap benda-benda yang tak ada dalam buku kan, kita kena baca buku lain pula. Lepas tu tambah pula dengan bosan, imlal. Jadi itu masalah hadis sekarang, dilema untuk yang mengkaji sejarah. Jadi Imam Ibn Katsir dah cerita dah. Jadi itu selesai untuk berkenaan dengan kita yang intro lah, selepas amma ba'd. Jadi dijelaskan pula lagi manhaj at-ta'lif. Ini wallahualam saya tak pasti kategori ini dibuat oleh pentahqiq ataupun Ibnu Athir sendiri yang letakkan tajuk manhaj ta'lif. Manhaj ta'lif kita tengok kepada kaedah ataupun metodologi penulisan kitab ni. Jadi Imam Ibnu Athir kata, falamma ra'aitul amru kadzalik, tatkala saya melihat semua kejadian dan situasi itu, syara'atu fi ta'lifi tarikhin jami'in. Jadi saya merasakan syara'atu, syara'a dia maksudnya memulakan usaha, melakukan sesuatu, mengambil tindakan fi ta'lif, untuk menyusun lah, dapat fi ta'lif. Ibnu Athir tak tulis fi kitab ataupun fi kitab lah. Dia tak guna fi kitab, dia guna fi ta'lif. So menyusun susunkan. Jadilah kitab tarikhin jami'in, satu kitab tarikh yang jami', yang lengkap, yang merangkumi, dia kata menyeluruh. Jami' al-akhbar, yang mana dia merangkumi, menyeluruh dari segi mengandungi cerita tentang akhbar mulukul syarqi wal gharbi, yang menggabungkan cerita-cerita tentang raja-raja, perintah-perintah, hal ehwal di timur dan di barat. Jadi itulah kalau kita dalam kajian, kaedahnya samalah. Kita cerita dulu latar belakang kajian masalah, kita nampak ada kelompongan, dan kita datangkan penyelesaian. Ibnu Athir datangkan penyelesaian. Kalau sebelum ni ada kelompongan dari timur dan barat, Ibnu Athir datangkan dengan kitab dia, gabungkan dua-dua sekali. Itu kaedah ulama. Itulah antara salah satu kita boleh belajar lah kaedah penulisan kitab daripada para ulama itu. Wama bainahuma, dan bukan saja di timur dan di barat, dan di apa yang ada di tengah-tengahnya. Maksudnya kawasan-kawasan di Mesir, di Timur Tengah ataupun Semenanjung Arab, di Syam, apa termasuk juga. Liyakuna, tujuan apa, kenapa Ibnu Athir bersungguh-sungguh nak menyusun satu kitab ni, dan liyakuna tadhkiratan li araji'uhu khaufan nisyan, untuk menjadikan satu tadhkirah, peringatan bagi siapa? Bagi saya. Untuk dia, untuk penulis, penyusun sendiri. Itu kita kata banyak balik kita belajar, bukan hanya sekadar kita ambil fakta-fakta dan maklumat lepas tu kita tinggalkan. Tak. Kalau kita baca, kita ada masa kita tadabbur, kita mutalaah, kita akan nampak gaya-gaya penulisan kitab. Untuk saya mengingati
uraji'uhu, dan mengulang merujuknya kembali, khaufan nisyan, kerana saya takut saya lupa. Masya-Allah. Wa ati fihi, dan saya datangkan juga di dalam kitab ini, bil hawadithi wal kainati min awwaliz zaman. Jadi dalam kitab ni cerita tentang hawadith, peristiwa-peristiwa yang berlaku, wal kainat ni tentang alam kejadian, min awal zaman, pada zaman permulaan, kata pada awal zaman lah, sebelum kejadian Nabi Adam AS. Jadi ini adalah tradisi ulama kita dalam menyusun kitab sejarah. Mereka akan mulakan dengan kita kata bidang ataupun topik berkenaan dengan kosmologi, asal usul kejadian alam. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Bidayah wa Nihayah, misalnya Ibn Katsir, Tarikh At-Tabari, mereka menggunakan ataupun memulakan kitab mereka dengan menceritakan tentang kejadian alam. Itu adalah kata-kata budaya ataupun tradisi zaman tu. Mereka menceritakan tentang kejadian alam. Jadi maklumat-maklumat pun lebih kurang sama. Mungkin kita sekarang ni dah berbeza dan kita punya kaedah penceritaan dah berbeza. Tak apa, itu sebabkan perubahan zaman. Jadi kita tak bolehlah nak membantah ataupun blacklash terus menglabelkan ulama-ulama ni sebenarnya ambil cerita karut kan, entah daripada mana tak sumber. Kita tak ada hak lah nak cakap seperti itu. Dan mereka mengutip berdasarkan maklumat yang mereka ada, salah satu usaha mereka ambil kumpul-kumpulkan maklumat tu. Jadi itulah antaranya. Dan kemudian apa lagi yang diceritakan? Mutatabi'atun yatlu ba'duha ba'dun ila waqtina hadha. Jadi daripada awal zaman Ibn Athir susun sampai kepada waktu kita sekarang. Waktu Ibn Athir lah, bukan waktu kita. Jadi kita boleh belajar juga kan, berdasarkan apa yang Ibn Athir nyatakan ni. Benda tradisi ni dah tak ada. Wallahualam lah, mungkin ada sejarawan yang menulis mengumpulkan kronologi setiap tahun. Wallahualam lah, kita tak tahu lah kalau di Malaysia ni ada ke tak. Tapi mungkin arkib akan simpan hari ini dalam sejarah semua ada. Tu salah satu kaedah yang sama jugalah. Tapi kalau dari segi sejarawan, kalau dulu memang dia akan kumpul sampai ke zaman dia. Sebab tu kitabnya tebal-tebal. Jadi kalau ada sejarawan atau sesiapa yang minat nak kumpulkan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang dia hidup, itu baguslah, dan dikira kita menyambung tradisi penyusunan sejarah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Jadi apa faedah dia, apa manfaat dia? Manfaat dia supaya kita boleh merujuk kembali daripada kitab. Walaupun tidak dinafikan lah, di internet, kita ada internet macam-macam informasi dan maklumat. Tapi itulah kita kata kita yang lebih gemar membaca buku ataupun merujuk buku ni adalah kata lain lah sikit dah. Kita tengok dari segi usaha tu besar, susah. Kalau kita hanya sekadar kalau ambil di internet tu mungkin tak berapa sangat lah sumber dia, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita tahu sumber, kita rujuk satu kitab yang memang dikumpulkan oleh seorang sejarawan, kita boleh percayalah dia. Itu satu segi yang lain lah kalau kita kaedah nak mengumpul ataupun menulis sejarah. Okay, tak apa, tak ada masalah. Tengok yang mana yang sesuai dengan kita. Kalau nak meninggalkan suatu legasi kepada generasi yang akan datang, baguslah. Itu satu tradisi. Sampai sekarang kitab Ibn Athir dirujuk. Walaupun maju macam mana pun teknologi, kitab dia akan dirujuk. Tak kisahlah PDF ke, internet ke, apa, mesti kitab dia. Dia takkan ada rujuk laman web lain. Sebab maklumat tu terpelihara sampai sekarang. Wala aqulu inni ataitu ala jami'il hawadis. Ini kata satu sifat ulama lah. Beliau ataupun Ibn Athir ni, atau mungkin ulama, dan mungkin boleh katakan ulama-ulama lain pun sama. Mereka dia kata merendah diri, dia kata tak zuhud lah dia kata. Walaupun kita tahu kitab dia besar, hebat, tebal, tapi dia kata tetap mengaku, dan tidaklah saya mengatakan bahawa saya telah mendatangkan atau mengumpulkan ala jami'il hawal, semua peristiwa al-muta'alliqah
bitarikh, yang berkaitan dengan sejarah. Saya tak katakan saya yang kumpul semua. Insya-Allah. Tu kita kata tawaduk. Fa inna man huwa bil mausil. Okey, kita. Maka sungguhnya barang siapa yang berada atau berasal dari Mausil. Mausil kita tengok Madinah bin Iraq, taqwa ala janibi Rabi, satu bandar di Iraq yang terletak di sebelah barat min Nahri Dajlah. Banah Muhammad bin Marwan. Okey, ini cerita tentang asal usul kota Mosul. La budda an yashazza anhu ma huwa bi aqsa syarqi wal gharbi. Walakin aqulu ini qad jama'tu fi kitabi hadha ma lam yajtami'u fi kitabin wahidin. Okey. Mausil. Saya rasa ni merujuk kepada seorang sejarawan juga ni, Mausil ni. Mungkin sama ada kita kata siapa? Pengarang Murush Az-Zahab tu. Saya tak ingat siapa nama dia. Mausil, bahasa dia Mausil ataupun At-Tabari ke apa. Mungkin dia nak bagi tahulah sejarawan yang sebelum beliau, sebelum Ibnu Athir, mungkin boleh kita syak ataupun mungkin boleh kita rasa ada yang kekurangan berkenaan dengan kisah-kisah dia yang berkaitan dengan Aqsa Syarqi wal Gharbiyan. Mungkin dia nak katakan, Ibn Athir nak katakan bahawa sebelum ni memang dah ada cerita ataupun dah ada sejarawan yang menulis tentang di timur dan di barat, tetapi tak mungkin ataupun dikatakan tak berapa faktanya, mungkin sama-sama dan sebagainya. Tetapi Ibn Athir menyelesaikan ataupun menutup kelompongan tu, kata walakin aqulu ini qad jama'tu fi kitabi hadza ma lam yajtami'u fi kitabin wahid. Jadi nak katakan mungkin kalau sebelum ni ada sejarawan yang mengumpulkan kisah-kisah tu tapi berbeza-beza, mungkin kitab yang berbeza-beza, atau mungkin maklumatnya tak lengkap ataupun kita kata diragui dan sebagainya. Tapi Ibn Athir walaupun kita kata beliau mengatakan dah mengakui dah ini bukan cerita tentang bukannya beliau kumpulkan semua cerita, ada yang tak sempat ataupun tak termasuk dalam kitab dia. Ibn Athir juga di sebalik kezuhudan dia bagi tahu keistimewaan kitab dia. Walakin aqulu ini qad jama'tu fi kitab ma lam yastami'u. Walaupun dengan zuhudnya Imam Ibn Athir kata dalam kitab ni tak merangkumi semua catatan sejarah, tapi istimewanya kitab ni daripada kitab yang lain adalah kitab ni dikumpulkan apa yang tidak dikumpulkan oleh kitab-kitab lain dalam satu kitab. Jadi ini keistimewaan kitab ni lah. Itulah kita kata apa? Kaedah lah para kita ulama-ulama dahulu menulis kitab. Di cerita. Di sebalik tawaduk tu, sebalik kita mengakui kelemahan kita, kita masih kena tonjolkan apa yang istimewa, apa kelebihan kita. Janganlah kita terlampau tunduk sangat sampai kita tak ada, seolah-olah macam orang tak nampak pun kita ni ada kelebihan apa-apa, hanya ikut saja. Itu benda yang kita boleh belajar lah. Wa man ta'ammalhu ilmus-sihhatun zalika fabtada'tu bit-tarikh al-kabir alladhi sanafahu al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Okey, jadi Imam Ibn Athir juga menyebutkan bahawa siapa yang mendalami ilmu sejarah ni dengan sebenar-benar, dengan kata dengan ilmu yang betul ataupun dengan rujukan yang betul ataupun dengan kitab yang betul, fa'abtada'tu bitarikh al-kabir. Jadi dia mudahlah untuk memahami kita kata karya yang lebih awal. Dalam masa yang sama Ibn Athir menyatakan, Ibn Athir mengakui bahawa beliau merujuk kitab sejarah yang lebih awal daripada beliau, iaitu yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ini antara kitab terdahululah. Jadi Imam Ibn Athir akan cerita bagaimana beliau merujuk kitab ni. Idh huwa kitabu ma'mul inda kafati alaihi wa marju'u inda ikhtilafu ilaihi. Jadi walaupun kitab Tarikh Tabari ni kitab yang lengkap, Imam Ibn Athir cuba untuk melengkapkan apa yang kekurangan yang ada dalam kitab At-Tabari,
Sebab beliau katakan kitab ni memang lengkap lah. Inda kafatu memang diterima. Al-ma'mul. Al-ma'mulu inda kafatu alaihi. Macam diterima wa merujuk inda ikhtilaf. Dan dirujuk dalam hal-hal perbahasan yang khilaf pun ada juga. Fa'akhastu ma fihi min jami'i tarajimihi lam akhalla bitarjamatin wahidah minha. Okey. Jadi Imam Ibn Asir mengatakan beliau menjadikan rujukan utama kitab Tarikh At-Tabari dalam menulis kitab dia, dalam menyusun kitab Kamil. Jadi beliau mengakui juga dan saya mengutip apa yang ada di dalam kitab Tarikh At-Tabari ni min jami'i tarajimihi lam akhallu bi tarjamatin wahidah minha. Saya tak tinggalkan. Maksudnya kita kata apa? Memperbaharui gunakan sumber yang ada dan kita tambah baik. Jadi tuan ni kita kata. Tuan Ibn Asir kata waqad dzakara huwa fi aktsar hawadis riwayat zawa adadin kullu riwayat minha mislu allati qablaha aw aqalla minha. Jadi huwa Ibnu At-Tabari. Jadi Ibn Asir mengatakan Imam At-Tabari menceritakan banyak riwayat-riwayat catatan peristiwa dan bilangan dia pun banyak. Aksarul hawad banyak peristiwa, riwayatun zawa anadin dan periwayatan jalur-jalur periwayatan banyak. Kullu riwayatun minha mislu allati qablaha aw aqalla minha. Baik sama seperti sejarawan sebelum dia dan lebih dekat ataupun lebih sedikit lah. Banyak riwayat yang ambil pada satu orang ni ataupun banyak orang. Itu nak diceritakan lah. Kaedah yang sama digunakan oleh Ibn Asir sebagaimana digunakan oleh At-Tabari. Wa rubbama zada syai'in yasir aw naqsuhu. Dan rubbama ni boleh jadi juga ada sesuatu yang ataupun poin-poin ringkas ataupun poin yang dikata benda-benda yang remeh-remeh pun dimasukkan dalam Tarikh Tabari ataupun ada juga yang berkurangan. So Imam Ibn Asir membedah ataupun membedah lah. Macam dia bedah kitab Tabari, dia tengok apa masalah, apa kekurangan dia. Sebab Ibn Asir merujuk kitab tu, jadi dia tahu tentang anatomi kitab tu. Jadi maksud dia. Jadi lepas Ibn Asir tahu tentang kitab At-Tabari ni macam mana, ada apa kekurangan dia, apa kelebihan dia, banyak riwayat dan sebagainya. Faqasatu atammi riwayat. Okey. Jadi dah tahu apa semua, Ibn Asir pun mendatangkan satu perubahan ataupun inovasi, pembaharuan. Dia nak beliau melengkapkan apa riwayat-riwayat yang tidak lengkap di dalam Tarikh At-Tabari. Ini inovasi. Fa naqaltuha wa adaftu ilaiha min ghairiha ma laysa fiha. Jadi dia ambil lah, dia tambah lagi, dilengkapkan riwayat yang tidak ada disebut di dalam Tarikh At-Tabari. Contoh. Wa auda'tu kulla syai'in makanahu, dan dan saya meninggal atau meletakkan dia menyusun, kita kata apa, dia menimbang tara lah kandungan-kandungan yang kita kata yang mana yang perlu dibuang, yang mana yang perlu dikekalkan, dia letakkan pada tempatnya, disusun balik, dia bedah dan dia susun balik untuk diaplikasikan dalam kitabnya. Kita kata apa, sebab tu kita kena baca. Kalau kita nak kata dalam ilmu sejarah ni, tak mustahil lah akan hanya dari seorang je yang rujukan. Maksudnya dia seorang je yang mengambil semua maklumat, tak. Boleh jadi dalam ilmu sejarah ni memang ada rantaian dia. Ulama sejarah ni merujuk kepada ulama sejarah ni. Hatta Ibn Khaldun sendiri, yang kita kata ulama sejarawan yang kemudian, beliau mengkritik kembali apa yang terkandung dalam Al-Mas'udi. Mungkin Al-Mas'udi tu duduk di Mosul rasanya. Macam apa yang terkandung dalam Murus Az-Zahab kerana Al-Mas'udi. Dia Ibn Khaldun mengkritik. Jadi Ibn Khaldun juga ada cerita tentang kaedah persejarahan yang diriwayatkan oleh
Tabari kan ada. Jadi kita boleh nampak sejarawan ni ilmu dia tu macam kita kata ataupun maklumat yang dia dapat tu bersama-sama. Maksudnya kalau kita kaji satu tokoh sejarah, kita kena tengok siapa rujukan dia. Jadi itu rantaian ilmu waktu tu lah, macam mana dibentuk. Faja'a jami'i ma fi tilkal hadithah ala ikhtilaf turkuha siyaqan wahidan ala ma tarahu. Jadi maka disebabkan itu jadi apa kita kata, boleh kata disebabkan Ibn Athir mendatangkan riwayat yang tambahan riwayat, jadi boleh jadi yang khilaf tu ada lagi riwayat yang lain, dan boleh jadi juga Ibn Athir menilai riwayat yang banyak tu supaya hanya tinggal satu riwayat saja. Itu kita kata maksudnya satu usaha yang barulah dibuat oleh Ibn Athir untuk menyemak balik kandungan sejarah. Jadi kita tengok Faja'a jami'an mati ke hadisah ala ikhtilaf turkuha siyakan wahidan. Itulah. Maksudnya Ibn Athir daripada banyak riwayat, Ibn Athir ambil dan menilai riwayat tu, jadi dia pilihlah riwayat yang kita kata yang lebih tepat, yang lebih boleh dipercayai. Asalnya Imam Tabari kumpulkan banyak riwayat. Sama juga dalam bidang tafsir Ibn Kathir misalnya, Ibn Kathir menghimpunkan banyak riwayat. Jadi ulama kemudian dia hanya menilai, kemudian datanglah pendapat yang rajih. Itu asalnya. Falamma faragtu minhu akhaztu ghayruhu min at-tawarikh al-mashhurah fatala'tuha wa adaftu minha ila ma naqaltuhu min tarikh Tabari ma laysa fihi wa wada'tu kulla shay'in minha mawdi'uhu illa ma yata'allaqu bima jara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi selepas habis, Ibn Athir juga mengatakan bahawa selepas habis merujuk ataupun selesai ataupun kita kata dah rujuk kitab Tarikh Tabari, beliau juga akhaztu ghayruhu min tawarikh masyhurah. Beliau juga ambil daripada sumber-sumber rujukan yang kata terkenal waktu tu. Tak dinyatakanlah rujukan yang mana yang lain. Jadi Ibn Athir ni banyaklah sumber rujukannya. Cuma yang paling utama ni Tarikh Tabari. Jadi Ibn Athir kata wa adaftu minha ila ma naqalahu Tarikh Tabari ma laysa fihi wa wada'tu kulla syai'in minha mawdi'uhu illa ma yata'allaqu ma jarab. Maksudnya Ibn Athir mengambil maklumat tambahan selain daripada Tarikh Tabari, melainkan berkenaan dengan ashabi Rasulullah SAW. Maksudnya selain daripada berkenaan dengan sahabat, Imam Ibn Athir mengambil sumber rujukan yang lain. Tapi kalau bab cerita ataupun kisah para sahabat Nabi SAW, fa ini lam udifu ila ma naqalahu Abu Ja'far syai'an illa ma fihi ziyadah baina isma' insan aw ma la yata'anu ala ahadin minhum fi naqlihi. Jadi atas sejarah berkenaan dengan para sahabat, Imam Ibn Athir mengambil rujukan sepenuhnya daripada kitab Tarikh Tabari. Cuma beliau menambahkan, maksudnya daripada rujukan yang asal, Imam Ibn Athir ambil apa yang ditulis oleh Tarikh Tabari, cuma melainkan pada ada tambahan, ada ziyadah isim, ada tambahan-tambahan dan nama ataupun nama-nama orang, aumal la yata'ana al-ahdi minhum fi naqli, ataupun kita kata yang tak ada pada Tarikh Tabari tu ditambah sikit benda-benda yang ringkas-ringkas. Jadi kita boleh faham, kita faham macam ni. Dari segi pengambilan rujukan, Imam Ibn Athir kata beliau gunakan ataupun beliau membedah ataupun memahami kaedah ataupun kandungan-kandungan yang ada dalam Tarikh Tabari. Itu rujukan utama dia, yang utama. Yang kedua, selain itu juga beliau ada rujuk kitab sejarah yang lain, cuma tidak beritahulah kitab apa yang lain. Dan yang ketiga,
dalam bab berkenaan dengan kisah-kisah para sahabat, beliau boleh kata sepenuhnya gunakan rujukan daripada Tarikh Tabari, melainkan ada tambahan dari segi nasab dan sebagainya, ditambah-tambah sikit. Jadi bermaksud memang kita kata mungkin selain daripada sejarah para sahabat, banyak rujukan beliau guna dan beliau susun untuk menjadikan kita kata untuk mengisi cerita-cerita berkenaan dengan selain daripada para sahabat. Jadi itulah kita kata keutamaan kitab Tarikh Tabari. Itu tebal lagi. Tarikh Tabari ni lagi tebal dan lagi bahasa dia mungkin atau bahasa dia kita kata lebih tinggi lah. Hanya yang betul-betul faham mahir dalam bahasa Arab boleh baca. Itu pun kalau dia nak baca lah. Kalau tak baca tak boleh baca juga. Kita apa? Kita tengok dulu. Kita cuba fahami dulu. Wa inna tamaddu alaihi min bainil mu'arikhin idh huwa al-imam mutqin haqqan jami'u ilman wa sihhatu i'tiqad wa sidqan ala inni lam ankilu illa min tawarikh mazkurah wa kutub masyhurah mimman ya'lamu bi sidqihim fi ma naqaluhu wa sihhatu ma dawwanuhu wa lam akun kal khabitun fi zulama'il layali wala kaman yajma'ul hasba'i wallahi. Jadi ini kaedah bagaimana Imam Ibn Athir mengumpulkan maklumat-maklumatnya. Walaupun kita kata Ibn Athir merujuk selain daripada At-Tarikh Tabari, Al-Imam Ibn Jarir Tabari, Imam Ibn Athir juga meletakkan indikator ataupun spesifikasi. Benda ni biasanya dibincangkan dalam hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, kita akan tahu Imam Al-Bukhari macam mana kriteria dia. Apa kriteria yang Imam Bukhari terima hadis dia. Mesti ada syarat-syarat dia. Syarat Bukhari, syarat Muslim, syarat Imam. Itu dalam hadis. Dalam sejarah pun ada juga. Cuma benda ni tak dibincangkan secara meluas. Jadi kita pun tak tahu lah. Jadi Imam Ibn Athir menyebutkan dia dalam kitab dia. Dalam kitabnya Al-Kamil. Innama tabatu alaihi, dan sesungguhnya saya menjadikan sebagai panduan dan pegangan baina muakhirin, mereka atau sejarawan yang pertama al-imamul mutqin haqqan. Ni boleh ni nak pen. Al-imamul mutqinul haqqan. Okey, seorang imam. Itu Ibn Athir akan utamakan. Al-jami'u ilman wa sihhatu i'tiqad wa sidqan. Bukan imam saja, menguasai jami'u ilman, menguasai banyak ilmu. Kan calang-calang Imam Ibn Athir boleh merujuk kitab wasihhatu i'tiqad, dan i'tiqad yang sahih, dan seorang yang jujur, sidqan. Jadi kita boleh fahami bahawa insya-Allah lah kan, kalau kita baca nanti kandungan sejarah Ibn Athir ni tak ada riwayat berkenaan dengan kita kata Israiliyat mungkin, ataupun kita kata daripada sumber-sumber yang tidak dipercayai kan. Sebab Ibn Athir dah menapis daripada riwayat-riwayat lain. Mungkin dalam Bidayah wa Nihayah ada kita kata Israiliyat ataupun apa-apa. Mungkin Tabari ada, tapi Ibn Athir menapis dan dia katakan orang yang sah i'tikad dia sahaja yang diterima untuk beliau ambil riwayat dia. Okay. Allah alam. Kalau kita baca nanti tengok, kalau kita jumpa macam mana, kisah berbeza tak penceritaan dia. Tapi itulah kita kata berkenaan dengan riwayat-riwayat ni, itulah berkenaan dengan Sirah Nabawi. Biasanya ada timbul isu ni dalam kitab Tarikh Ibn Ishaq kan, kitab Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, kitab Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, apa lagi kan, Ibn Hisham dan Ibn Ishaq. Jadi kedua-dua tu dikatakan ada sumber-sumber daripada Syiah dan sebagainya, wallahu alam lah. Tapi dalam konteks Ibn Athir, beliau sebutkan siapa yang dia boleh terima. Ala anni lam anqilu illa min tawarikh mazkurah. Saya tidak menakalkan sesuatu berkenaan dengan sejarah yang saya ceritakan, melainkan cukup syarat-syarat ni. Imam mutqin haqqan, jami'u ilman, sihhatul i'tiqad, sidqan. 1, 2, 3, 4. 4 ciri-ciri mereka yang diterima riwayatnya menurut Imam Ibn Athir. Wal kutubul masyhurah. Okey, yang kelima pula
kitab-kitab rujukan tu masyhur ataupun terkenal ataupun kita kata dikenali oleh para ulama. Tahu kitab ni, kitab ni betul boleh rujuk. Mimman ya'lamu bisidqihim fi ma naqaluhu. Jadi kitab masyhur yang macam mana? Kitab terkenal tetapi syarat dia mestilah daripada yang orang yang diketahui akan kebenaran ataupun kejujuran dia kan, terhadap apa yang dinakalkan oleh penulis tu. Jadi walaupun kitab masyhur, kita boleh nampak Ibnu Athir teliti lah. Kitab tu masyhur akan diterima juga, tetapi syarat dia penulis dia mesti bersikap jujur dalam apa yang dinakalkan. Tu telitilah, tu syarat yang kelima tadi. Itulah kita kata, boleh kata cara kaedah ilmu tarikh ni lebih kurang sama macam hadis. Cuma dia telah dipisahkan membentuk satu ilmu yang lain, ilmu hadis, periwayatan hadis, dia satu ilmu yang lain, dan ilmu sejarah dan satu riwayat yang lain. Tapi asas dia sama, konsep perawi kan. Dinakalkan satu tu kaedah yang sama dalam bidang sejarah dan hadis pada zaman dahulu. Tapi sejarah ni lebih kepada luas, dia mencakupi, bukan hanya mencakupi dia luas lagi daripada berkenaan dengan Nabi SAW. Berkenaan dengan cerita tempat, cerita tentang peristiwa. Jadi kaedah yang sama, riwayat perawi yang sama. Jadi kalau contoh macam cerita Perang Badar, bukan Perang Badar, ada kaitan dengan Nabi kan. Jadi kita tengok peristiwa apa lagi. Peristiwa penyerangan Mongol kan, terhadap kota Baghdad. Mongol musnahkan kota Baghdad tahun 1259. Jadi Baghdad dimusnahkan. Jadi Imam Ibn Athir menilailah siapa yang menceritakan tentang peristiwa tu, kan, kemudian dinilai siapakah, adakah dia tu jujur. Walaupun kitab tu masyhur, syarat dia mesti orang tu kena jujur lah. Penulis tu kena jujur dalam menakalkan. Kalau ada penipu, masih lagi tetap tidak boleh diterima menurut Ibn Athir. Itu kaedah. Ini menarik lah kalau kita nak mengkaji syarat-syarat penerimaan riwayat sejarah menurut Ibn Athir. Boleh lah kot, kalau ada peluang nak buat kajian, sila dapat grant kan, bolehlah buat. Okay. Dan sah atau madawanu, bukan saja jujur pada apa yang dinakalkan, sah betul, bukan ciplak apa yang ditulis tu. Kena plagiat lah, benda-benda plagiat tu tak nak lah. Mesti betul dia yang tulis. Walam akun kakhabitu fi zulama ilaili. Ni Ibnu Athir mengungkapkan beliau, mengumpamakan dirinya sebagai, saya ni bukanlah seorang yang mengutip kayu api pada waktu malam. Itu dia tu. So bermaksud Ibnu Athir tidak buta-tuli mengambil sebagai riwayat tanpa dia selidiki asal usul ataupun latar belakang perawi itu. Khabitu fi zulama ilaili. Khabit, mengutip kayu api. Inilah pada waktu malam gelap kan, main kutip-kutip tak tahu apa kan. Wala kaman yajma'u hasba wallahi. Ini mungkin kita kena terjemah hasba. Hasba, kita tengok hasba hasba. Biasanya itulah kita baca ni, kita ada kena rujuk lah. Hasba. Gravel ni, batu-batu ni, batu-batu halus. Ke apa ni? Sebab fi'il isim. Hasiba. Saat menilai saat. Farsun. Hasbah. Sabat. Ya. Yajma'u, kaman yajma'u hasba wallahi. Dia nanti kita boleh cek balik kalau rakan sahabat yang ada boleh terjemahkan pun
tak ada masalah, boleh kongsikan. Saya kena ambil masa sikit nak terjemah. Dia satu frasa lah yang mengungkapkan tentang seorang yang teliti dalam mencari maklumat, bukan membuta tudi lah. Ini satu frasa yang menarik lah, boleh kita terjemahkan nanti. Okay, kita tengok, mungkin kita boleh habiskan sikit lagi sampai muka surat ni. ورأيتهم أيضا يذكر الحادثة واحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر أشياء. Dan Ibnu Athir dikatakan, saya melihat ada kalangan sejarawan yang mengumpulkan peristiwa sejarah ni, yadhkur hadithah wahidah, yang hanya menceritakan satu peristiwa di sini pada setiap tahun. Setiap tahun satu peristiwa, setahun satu peristiwa. Wa yadhkuruna minha, ada juga yang sejarawan yang menyebutkan peristiwa fi kulli syahrin, dalam setiap bulan. Ada yang setiap satu tahun satu peristiwa, ada juga setiap bulan satu peristiwa. Fata'ti al-hadithah muqatta'atan la yahsulu minha ala radin wa la tafham illa ba'da im'anin nazar. Jadi kesukaran dia menyebabkan kita susah nak faham lah. Mereka orang yang betul-betul teliti. Jadi banyak-banyak kitab ada lain cara dia masing-masing. Dalam satu kitab mungkin hanya setahun satu peristiwa ditulis. Satu kitab lain mungkin satu bulan satu peristiwa. Okey, jadi kita nak fahami satu peristiwa tu, apabila kita rujuk dua-dua kitab tu, kita kena gabungkan supaya lengkap. Jadi tak susahlah kalau kita nak cerita tentang perang Badar misalnya. Kita rujuk kitab A dia cerita sikit je. Tak terperinci. Tapi kitab B dia terperinci. Cara macam mana kita gabungkan, barulah dapat lengkap. Contohlah dalam konteks peristiwa perang Badar. Mungkin kalau konteks sejarah Islam dalam tempoh dalam tahun 1500 Hijrah. Ada kitab tu hanya cerita by sebulan. Ada kitab ni cerita pasal hanya by tahun-tahun. Jadi macam bila tahun 1500 tu sikit je cerita dia. Contohnya macam tu. Jadi menyebabkan susah lah kita nak faham. Fajamak tu, jadi apa penyelesaian dia? Ibn Athir kata, maka saya fajamak tu ana al-hadithatu fi mawdin wahid wa dhakartu kulla syai'in minha fi ayyi syahrin aw sanatin kanat. Ini kaedah inovasi Ibn Athir. Bila dia nampak kaedah penulisan semasa yang macam tu, Ibn Athir datangkan penyesuaian, inovasi. Bila datangkan, okey, jadi kita ambil maksudnya tu lah, soalan macam okey, saya ambil semua, tapi saya buat macam mana? Saya sebut okey, peristiwa ni wa dhakartu kulla syai'in. Saya sebut contoh satu peristiwa dia berlaku pada bulan apa, ataupun satu peristiwa dia berlaku pada tahun apa. Jadi lebih terperinci. Jadi kalau kitab yang hanya cerita berkenaan dengan bulan-bulan tertentu, contoh satu bulan ni saja, kalau kitab ni tahun ni saja, dia tak lengkap. Jadi bila Ibn Athir gabungkan, jadi Ibn Athir cerita, mention, sebutkan okey, tahun bila, bulan bila. Jadi lebih senang lah, lebih memudahkan. Jadi kita akan tengoklah nanti bab yang pertama nanti. Fa'atat mutanasiqan mutatabi'atun qad ukhiza ba'duha biriqabin ba'din. Jadi dia berkait lah. Dia saling berkait apabila digabungkan. Kita kata peristiwa yang sebelum ni kita kata berpisah-pisah. Jadi saling berkait lah. Itu mudah lah untuk kita membaca sejarah. Sebab tu kita kata kalau nak sebagai permulaan, mungkin kita tak mampu nak baca Tarikh Tabari, kita bacalah kitab Ibn Athir ni. Mungkin kita tengok bagaimana kaedah penyusunan yang Ibn Athir nyatakan lebih mudah untuk kita faham. Okay, kita habiskan sikit lagi dalam dua pergerakan. وذكرت في كل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها. Jadi kalau setiap tahun, kalau ada satu peristiwa yang besar, Ibn Athir akan cerita lebih detail. Itu kaedah penulisan dia. Sebab tu bab ni bukan manhaj taklif. Jadi kalau satu tahun tu ada peristiwa ringkas, beliau nyatakan juga ada juga peristiwa yang kita kata yang penting, yang besar, diceritakan secara detail. فأما الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة فأقول ذكر عدة الحوادث.
Kita dapat. Jadi kita bayangkan, ni tak masuk lagi perbahasan bab dalam kitab tu kan. Kita bayangkan Ibn Athir. Sebab tu itu faedah kita baca pendahuluan kitab ni, kita boleh nampak sebelum kita masuk bab kita dah tahu dah bagaimana penulisan dia. Ni kita bayangkan, saya tak lukis, saya tak ada slide lah. Kita bayangkan kitab tu satu bab kan, satu bab kitab, peristiwa yang penting, contoh macam perang Badar, perang-perang tu, kita bayangkan, okey, Imam Ibn Nasir cerita secara lengkap. Dan adapun peristiwa yang tak penting ataupun kecil-kecil, beliau kumpulkan dalam satu bab kecil, nama dia Zakaratul Iddatul Hawadis, Zikrul Iddatul Hawadis. Okay, dalam tu dia letaklah cerita-cerita apa yang berlaku sepanjang tahun ni. Dia ringkas. Jadi kita boleh nampak kalau kita nak mengkaji satu kita kata peristiwa-peristiwa tertentu, kita boleh rujuk kat sini, memang dia ceritakan secara detail. Tapi sebagai info tambahan, kita boleh tahulah apa peristiwa sampingan yang berlaku. Jadi macam seronok lah. Dia lengkap lah kitab sejarah ni kan. Kita baca. Kita dah baca peristiwa besar, okay, apa lagi yang peristiwa yang berlaku. Mungkin kalau kita tengok kitab Tarikh Khulafa pun sama. Tarikh Khulafa. Dalam Tarikh Khulafa, Imam Al-Suyuti tulis biografi khalifah daripada Abu Bakar Siddiq sampai khalifah terakhir di Andalus. Apa yang menarik dalam setiap Tarikh Khulafa, dalam setiap biografi tu, Imam As-Suyuti letak juga bab kecil, nama dia saya tengok bahasa Arab dia, kalau terjemahan dia tentang tokoh-tokoh yang meninggal pada zaman pemerintahan khalifah pemerintah ini. Contoh kalau Khalifah Muawiyah, yang Suyuti cerita pasal Khalifah Muawiyah, dekat penghujung biografi Muawiyah tu, Imam Suyuti letak siapa tokoh yang meninggal pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kita tahulah, okey, ni sahabat ni meninggal ke, tabi'in meninggal. Itu kaedah Imam Suyuti. Ini Imam Ibn Athir, dia letakkan bab kecil untuk peristiwa-peristiwa tambahan yang berlaku dalam tahun yang dibincangkan. Kalau tahun 1000 tahun berapa Hijrah, okey, apa peristiwa kecil yang berlaku pada tahun Hijrah tu? Itu kita akan tengok nanti. Wa idza dzakartu ba'dum man tabi'a wa malakan fi qatrin min al-bilad wa lam tatil ayyamhi fa inni adhkuru jami'a halihi min awwalihi ila akhir inda ibtida'i amrihi li'annahu idza tafarraqa khabaruhu lam ya'rafu li jahlu minhu. Jadi sekiranya kalau dalam tahun tu berkenaan dengan seorang pemerintah ataupun tokoh ataupun raja, tapi maklumat dia sikit je. Jadi Imam Ibn Nasir buat apa? Imam Ibn Nasir letak di bahagian hadapan. Fa ini azku jami' halihi min awali ila akhir. Jadi disebabkan maklumat yang ada tentang seorang tokoh atau pemerintah tu sikit, Imam Ibn Nasir merangkumkan semua. Imam Ibn Nasir tak pisah-pisahkan, dia ceritakan secara ringkas berkenaan keseluruhan kerana tokoh tu supaya orang tidak tertanya-tanya ataupun mereka yang tidak tahu takkan ada persoalan lah. Jadi contoh, kita bayangkan lagi ni tak masuk lagi kitab. Kita bayangkan lagi kalau dalam tahun, sebab Ibn Athir menulis by tahun, mengikut tahun. Jadi kalau tahun 100 Hijrah misalnya, dan ada satu tokoh yang catatan dia sikit je, biografi dia tak banyak. Jadi Imam Ibn Nasir cuba merumuskan, memudahkan supaya orang faham dia ni siapa. Supaya kalau Imam Ibn Nasir hanya sekadar meriwayatkan, meletakkan maklumat saja, jadi dia akan menyebabkan lam ya'raf lil jahli bihi. Jadi menyebabkan kata orang tahu, yang mereka yang tak kenal, mereka takkan tahu. Ataupun kita kata tokoh atau biografi yang tidak dikenali, yang asing. Jadi Imam Ibn Athir pun nyatakan juga secara umum. Jadi dia at least kita kenal lah siapa dia tu kan, walaupun tidak dikenali. Jadi saya rasa untuk maksud Ibn Athir ni lebih kepada yang kedua saya kata lah. Maksudnya kalau tokoh yang tidak dikenali, Ibn Athir merangkumkan keseluruhan cerita tentang tokoh tu supaya memudahkan untuk siapa yang tidak kenal tokoh tu. Jadi macam tu lah maksudnya. Okay.
dia at least setidak-tidaknya Imam Ibn Athir memperkenalkan ataupun itulah tambahan yang dimaksudkan oleh beliau yang mana tak ada rujukan sebelum ni. Ibn Athir mendatangkan satu riwayat tetapi dia diceritakan secara ringkas supaya senang difahami. وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهور العلماء والأعيان والفضلاء. Samalah. Ya, rupanya Ibn Athir pun menggunakan kaedah yang sama dengan Imam As-Suyuti. Setiap tahun pun selain daripada rumusan peristiwa-peristiwa sampingan juga diletakkan tambahan. Itu kata-kata Ibn Athir ni sebagai innovator, penambah baik kaedah penulisan sejarah. Bukan saja peristiwa sampingan, bahkan ulama atau tokoh yang meninggal waktu itu pun diletakkan juga sebagaimana yang digunakan oleh Al-Imam Suyuti. وضبطت أسماء مشتبهة المتألقة في خط المختلفة في ألفاظ واردة في حرف ضبطا يزيل الإشكال ويغني على إنقاط وأشكال. Jadi dalam menulis nama-nama tokoh ataupun nama-nama orang yang ada dalam catatan beliau, beliau sebut kalau anda kata sumber rujukan tu ada sebutannya lain, maka disebut Imam Ibn Athir menyatakan okey bacaan dia macam mana. Dia bagi tahulah contohnya macam Umar dan Ain Mim Ra, ada baca Ain, ada baca dengan Dhammatul Ain contohnya. Kalau anda kata dibaca dengan kasrah, dinyatakanlah kasrah Ain. Contohnya apa perkataan lagi? Umar, Amru kan yang sama kan, Ain Mim Ra. Kalau Umar dia letak Dhammatul Ain, kalau Umair dia letak Dhammatul Ain, ada ya. Maksudnya Imam Ibn Athir mendetailkan nama asal ataupun perkataan tu apa sebutan, cara sebutan dia supaya tidak keliru lah. Kalau satu perkataan mungkin ada sebut bacaan lain. Ni lebih kepada hanya orang yang tahu ilmu nahu dia akan ambil perhatian lah tentang benda-benda ni. Ni ada dalam ilmu nahu lah, ilmu ashkal, ilmu baris, bentuk-bentuk huruf, sebutan huruf, itu dalam bidang ilmu nahu. Jadi sebab tu kita kata ulama-ulama dulu kita kata polymath. Polymath ni menguasai pelbagai bidang ilmu, dan kitab yang dihasilkan tu pun memang nampaklah gabungan pelbagai jenis ilmu. Jadi kita tak bolehlah rasa kita hebat satu bidang tapi dalam masa sama kita ketepikan bidang lain. Tak bolehlah. Kita kata kalau nak kuasai, nak betul-betul jadi alim, kita kena mantapkan. Contohnya kalau kita dalam bidang sejarah, bukan saja sejarah, satu sejarah saja kita kuasai. Kita kena baca dan kita kena complete kan, lengkapi ilmu kita tu dengan pelbagai sejarah. Kalau sejarah Islam, kena tahu semua sejarah, bukan sejarah Islam. Macam tu. Barulah kita nampak kita betul-betul ada stand lah, berupaya untuk menyampaikan. Kalau tak hanya sekadar cukup tu lah setakat yang kita tahu je lah kan. Itu nak bagi tahu cara kaedah ulama' dulu belajar ilmu. Falamma jama'atu aktsarihi a'ratu anhu muddat tawilah li hawadis tajaddadat wa qawati'un tawalat wa ta'addadat wa li anna ma'rifati bihadha an-naw'in kamaltu wa tammat thumma inna nafaran min ikhwani wa dhawil ma'arif wa min khalali mimman ara muhadisahim nihayatun atwari wa adu min amsali majasi wa sammari wa ghaibu ila liyarau anni fa'tazartu bil i'radi inda wa ala farar minhu. Ini saya baca sekaligus sebab dia sambungan. Fa innani lam u'awidu muta'addu mustawdin wa lam aslahu ma aslah fiha min ghalatin wa sahwin. Okey, sampai sini kita berhenti malam ni. Jadi apa yang saya kata malam ni, ya panjang-panjang ni, panjang-panjang ni, itu semuanya menceritakan tentang walaupun Ibn Athir dah melakukan pelbagai inovasi, kaedah, dia membaharukan kaedah penulisan sejarah daripada Tabari dan sejarawan sebelumnya, tetapi Ibn Athir mengakui juga walaupun kata falamma jama'at aksaruhu aratu anhu mulat tawilah. Jadi kata diceritalah bagaimana, diceritakan juga bagaimana usaha ataupun kita kata sejauh mana usaha beliau untuk menyusun kitab ni. Dia
memerlukan masa yang panjang, muddah tawilah, untuk cerita tentang peristiwa ni mengambil masa yang lama. Sebab tu kalau minggu lepas Ibnu Athir ni, macam saya beritahu, Ibnu Athir meninggal dunia, wafat 2 tahun selepas kitab ni disiapkan. Saya tak ingat tahun apa, nanti boleh tengok. Jadi lepas dah siap kitab ni, 2 tahun selepas tu beliau meninggal dunia, wafat. Jadi dia kata panjanglah masa untuk istiqamah menulis sejarah ni kan, sampai bawa sampai ke meninggal dunia. Jadi kemudian dalam penggan juga beliau katakan, ni saya rumuskan lah, semua yang diceritakan ni, sebab ayat ni dia bahasa balaghah lah, semuanya ya sama ya sama ya sama, dia ya ni semua kaedah ayat, kita kata ayat yang balaghah lah. Maksud dia hanya satu. Maksudnya apa? Ibnu Athir kata, walaupun sedemikian saya dah buat, kalau saya tak boleh jamin, andai saya tidak berjamin karya ataupun kitab ini tidak ada kesalahan. Saya akui bahawa semua ni pasti ada kekurangan. Sebab tu dia kata, ghalatun wa sahwin boleh jadi disebabkan oleh ghalat, boleh jadi disebabkan sahwin, terlupa. Jadi Al-Imam Ibnu Athir mengakui kekurangan beliau dalam penulisan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Setakat itu sajalah pembacaan kita. Boleh ikut kita kembali kepada perbincangan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ustaz Alif kita. Terima kasih kepada Ustaz Alif kita. Alhamdulillah kita dapat pun menyambung hari ni banyak sikit. 6, 7, 2 muka surat lah. Alhamdulillah. Dan saya pastilah, saya tak tahulah orang lain, saya sendiri pun kebiasaannya kita ada satu perasaan tergesa-gesa macam, ataupun bila nak mula kan. Dia kira macam satu perasaan saya tak ingat ayat Quran tu kata bahawa manusia ini memang dijadikan dalam keadaan kita nak cepat, dan itu adalah satu bagi saya latihan untuk diri saya lah, dan juga mungkin kepada yang lain juga. Seperti mana payahnya Ibnu Athir nak mengumpul kisah-kisah ini untuk kita dapat manfaatnya. Dia dahulukan dengan latar belakang macam mana dia mengumpul kan buku kisah yang ditulis dengan kaedahnya tersendiri. Saya cukup tertariklah dengan hal ini. Dan tadi Ustaz Alif ada tanya tentang maksud hasbun atau hasbak. Saya semak dengan kamus Al-Marbawi, ya. Hasbak tu maksudnya batu kecil ataupun mungkin kerikil lah, kerikil. Dan wallali tu itu itu mutiara, tu permata. Jadi kata-kata Ibnu Athir tadi apa panggil lah, balaghah dia tinggi. Maknanya dia sebut tadi, saya tertariklah dengan ayat tu bila dia kata tidak seperti mencari kayu api di waktu malam, dan juga tidak seperti orang yang mencampur adukkan permata dan batu ni. Maknanya dia tak dia tak tahu menilai lah, maknanya dia. Jadi dekat sini saya ada satu soalan lah. Yang lain-lain juga pun kalau ada soalan nanti boleh tanya. Kalau yang dapat bercakap lebih baik, kalau tidak tulis dekat kawasan ruangan chat tu. Persoalan saya ni adalah hari ni kita kalau bincang tentang sejarah pun, tak kiralah sejarah apa pun, dia akan ada banyak versi, kan? Dia ada versi A, versi B, versi C, termasuklah dengan sejarah Malaysia sendiri. Dan itu menjadi perbahasan yang agak hangat sikit lah. Dan dalam apa yang disebut oleh Ibnu Athir lebih 800 tahun yang lalu pun dah berlaku dah pun. Bagaimana kalau mengikut Ustaz Ibnu Athir, dia meletakkan jalan tengah tu untuk mengambil versi ni betul, versi ni salah. Adakah dia menyatakan ini betul, ini salah, ataupun dia hanya berdiam diri mengatakan siapa betul siapa salah tu dia tak sebut, dia hanya tunjukkan dia punya naratif jalan dia sendiri. Okay, jadi berkenaan dengan kaedah
bagaimana Ibnu Athir memilih periwayatan, saya boleh petiklah sebagaimana yang disebut tadi berkenaan dengan contoh Ibnu Athir menyatakan berkenaan dengan kitab Imam Tabari, kitab Tarikh Rasul Muluk kan, Tarikh Tabari yang panggil. Jadi contoh yang Ibnu Athir berkata, beliau diterima, cuma apa yang kita kata apa yang tidak dipercayai ataupun macam senang cerita 4 kriteria atau 5 kriteria yang saya sebut tadi. Dia ada seandainya kalau riwayat yang diterima tak kisah daripada mana-mana sumber, kalau tidak tidak cukup syarat-syarat yang disebut tadi, kan contohnya sidqi, akidah yang betul, akidah yang sahih sebagainya, penulisan dia yang betul. Jadi Ibnu Athir diterima dan ditapis dan dia tak bagi tahu dalam kitab dia. Jadi secara umumnya kalau penulisan ulama ni dia ada dua, ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang jenis yang tak ambil langsung sumber rujukan yang pada kriteria dia tidak cukup ataupun tidak lengkap ataupun tidak berautoriti. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua, ada juga ulama yang menerima semua maklumat dan dinyatakan di nota kaki ataupun di catatan dia, okey, ni kritikan ataupun kita kata apa? Yalah tentang riwayat tu sahih ke tak sahih, betul ke tak. Dia nyatakan. Yang ketiga ni tidak menyatakan apa-apa, hanya mengumpul dan terpulanglah kepada pekaji selepas ni nak mencari. Jadi saya berdasarkan apa yang saya lihat dan kita baca tadi, Ibn Athir berada di pihak yang pertama tadi. Beliau bukan saja menerima tapi beliau meletakkan kriteria. Jadi dalam konteks kita sekarang ni terpulang, kita ada banyak sejarawan macam benda yang selalu pegang lah. Kita ramai sejarawan yang mengkaji fakta, yang menetapkan fakta, mengumpulkan fakta, tapi tak ramai yang kita kata apa, yang boleh mungkin meletakkan satu syarat ataupun kriteria yang boleh diterima untuk dijadikan sebagai peristiwa tu boleh diterima sebagai benar. Mungkin kita hanya mengkritik, okey, ini tak betul, tapi kita tak ada pun kita punya kayu ukur. Itu yang kita kurang lah. Macam Ibnu Athir, dia letak kayu ukur beliau. Ibnu Athir letak kayu ukur dan itulah yang digunakan dalam penulisan sejarahnya. Jadi mungkin benda tu wallahualam lah. Kalau ada ke tak ada mungkin saya pun tak pasti. Tapi Ibnu Athir dia bersikap macam tu. Dia buat, dia kumpul dan dia saring berdasarkan kita kata apa yang dia nak, berdasarkan apa yang kita kata boleh diterima sebagai berita yang benar lah, riwayat yang benar. Lebih kurang sama macam hadis lah. Lebih kurang sama macam hadis. Wallahualam, itulah. Baik, Ustaz Ahmad Fatin ada soalan dekat kawasan ni, chat ni. Satu bab akhir kebiasaannya dalam kitab tarikh-tarikh terdahulu ni, termasuk dalam penulisan At-Tabari, ialah akhbar apa tu dipanggil? Saya tak nampak kecil. Akhbarul mutafarriqah. Berita-berita sampingan maupun tarikh kewafatan tokoh turut dimasukkan di sini atau diletakkan dalam bab berbeza. Iaitu siapa yang wafat pada tahun ini. Oh, cuma melengkapkan. Okey, bukan soalan. Betul. Ya, betul. Okey. Maksudnya di sini apa tu? Akhbarul mutafarriqah. Masuklah kitab Tarikh Khulafa. Dia bawah bab yang asing lah. Dia ada dipisahkan. Oh, maksudnya dia sebenarnya satu bab yang asing lah, bukan setiap bab tu katakan tahun 1 Hijrah, lepas tu kemudian diakhiri dengan bab tu dengan kewafatan, bukan macam tu lah. Ada satu bab lain bab khas. Mungkin gitu. Okey, baik. Okey, mungkin ada yang lain yang ingin menambah atau bertanya soalan atau berkongsi pandangan dan sebagainya, silakan. Ahmad Fatin tu ustaz saya tu. Oh, ustaz. Ustaz saya di UKM. Oh, alhamdulillah. Ustaz ajar sejarah. Anak murid boleh ngajar. Sama-sama dapat manfaat dua-dua lah, insya-Allah. Okey, mungkin ada pandangan lain? Ada siapa yang nak bagi soalan ke ataupun pandangan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tumpang lalu sekejap ya.
minta maaf lah, saya punya laptop saya dekat kedai, saya online guna desktop sebenarnya, tapi nak kena bercakap sikit, so saya buka Google Hands sekejap. Okey, apa pun tahniah kepada penganjur, terima kasih atas penganjuran. Fitri, tahniah atas penganjuran. Jarang orang nak perbahaskan Al-Kamil fi Tarikh sebenarnya, sebab orang lebih tertarik kepada Tarikh At-Tabari dan juga Al-Bidayah wa Nihayah. Sebabnya dua tokoh ni yang lebih terkenal di alam Melayu ni lah kalau kita katakan. Dan lagi satu sebab kedua-dua kitab tu dah ada terjemahan dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah bagi warga atau bangsa orang-orang kita nak study lah berbanding dengan Kamil fi Tarikh. Okey, sebelum tu tahniah Al-Fitri jadi bersyarah dekat Kuala Pilah mana saya tak ingat, tapi ya pergi interview hari tu lah, tahniah. Okey, Ni sebab Ustaz tolak ni saya dapat ni. Ini sedikit selitan je berkenaan dengan Al-Kamil ni. Cuma satu cadangan ya kepada Alif, sebab kalau boleh dalam kita bincangkan Al-Kamil ni, ya kita nampak adanya nota-nota kaki yang diletakkan oleh editor, bukanlah daripada penulis sendiri. Cuma kalau boleh sebaiknya diuraikan juga mengenai nota kaki tu. Sebab bagi kita yang study sejarah Islam, kita biasa dah siapa Tabari ni kan, sebab mengenai Tabari ni ada dalam nota kaki ketiga tu editor atau pentahkik dia huraikan secara ringkas siapa Tabari ni sebenarnya. So adakah dia sekadar seorang sejarawan ke, atau dia mufassir ke, atau macam mana ke? Kalau kita tahu, tapi yang hadir ni kita tak pasti tahu atau tidak. So kalau boleh kita go through je lah sikit. Okay, itu dia lah. Lepas tu lagi berkenaan dengan Al-Kamil ni, dia satu special pasal Al-Kamil ni sebenarnya ialah pada tajuk dia sendiri. Dia letak Al-Kamil fi Tarikh, dia tak guna perkataan jami', walaupun dalam mukadimahnya kita tengok dia guna perkataan jami' banyak. Dia kata dia mengumpulkan daripada situ, mengumpulkan daripada sini. Tapi bila tiba-tiba menamakan kitabnya, dia digunakan istilah Al-Kamil, dia tak gunakan Al-Jami'. So kat sini pun sebenarnya adalah satu bentuk atau satu kita kata manifestasi daripada penzahir daripada metodologi dan juga manhaj Ibnu Athir sendiri, iaitu dia mencari ataupun cuba untuk mencipta sebuah sejarah yang sempurna pada pandangannya. So bagaimana sempurna itu, itulah yang dihuraikan oleh Alif tadi sebenarnya, yang cuba untuk menggabungkan perkhabaran dari timur dan juga perkhabaran dari barat, termasuklah perkhabaran yang di tengah-tengahnya. Sebab pada pandangan atau kajian Ibnu Athir pada zamannya, sejarah itu dicatat sama ada fokus pada sebelah timur sahaja, sebelah barat sahaja, ataupun hanya di yang tengah-tengah itu sahaja. Dia tak jumpa sangat, ada tapi tak banyak yang menggabungkan antara kesemuanya. Lepas tu ditambah pula dengan metodologi yang disebutkan Alif juga tadi, iaitu yang kita boleh katakan rentetan daripada metodologi ahli hadis sebenarnya. Sebab muarikh itu asalnya ialah seorang muhaddis. Dari segi perkembangan atau permulaannya ilmu tarikh itu sendiri pun memang bermula dengan ilmu hadis. Ini adalah satu fakta yang kita tak boleh nafikan. Muarikh pada zaman awal macam Abban bin Usman, Urwah bin Zubair, dengan siapa lagi? Dan zaman-zaman itulah Abdullah bin Abbas pun semuanya asalnya ialah seorang muhaddis yang kemudiannya mengasingkan riwayat-riwayat mengenai sejarah dan mengajarkan sejarah. Jadi sahabat dan tabi'in selepasnya meneruskan legasi ini. Jadi kemudian barulah berlakunya pecahan disiplin terhadap muarikh dan juga muhaddis. So sebab itulah kebanyakan muarikh kita dalam sejarah yang dia ialah depan yang sama ialah seorang muhaddis juga. Macam Tabari ya. Tabari dia adalah seorang muhaddis juga sebenarnya, dan masa yang sama ialah seorang mufassir juga, dan masa yang sama beliau juga adalah seorang faqih, sehingga ada sebuah mazhab fiqh atas nama At-Tabari, iaitu mazhab At-Tabari. Memang ada. Jadi beliau memang seorang ulama dan juga ilmuwan dalam sejarah. Kalau macam kes kita tengok Ibnu Asir ini sendiri, ya beliau juga ialah seorang ahlul hadis atau muhaddis melalui kitabnya Usdul Qabah fi Ma'rifati Sahabah. Usdul Qabah fi Ma'rifati Sahabah. Walaupun kitab itu ialah kitab biografi sahabat,
tapi metodologi yang digunakan adalah metodologi jarah wa ta'dil yang biasanya digunakan oleh ahlul hadis. So rasa benda-benda ni juga kita boleh bincang sekali dalam kitab ni sepanjang bila kita go through lah. Jadi kita tidaklah terlalu fokus kepada terjemahan dan perbincangan fakta semata-mata. Sebab macam balik pada soalan Encik Suhal tadi kan, Tuan Syah tadi tanyakan macam bila ada pertembungan fakta. Okay, seorang kata faktanya begini, seorang kata faktanya begini. So itulah dia fungsinya keilmuan ini. Adanya kita garis panduan untuk kita tentukan adakah kedua-dua fakta itu hanya satu betul atau satu salah. Tapi dia tidak semestinya sebab sejarah ni sifat dia dinamik. Dia boleh dipandang dari pelbagai sudut pandang. Okay, sebab contoh bagi antara salah satu keistimewaan kitab Tarikh Tabari ni juga, dia ialah yang ini bukan hanya kajian kita di Malaysia, hatta kajian di luar negara juga. Ada satu tesis daripada Mona Joma, iaitu tesis PhD yang membandingkan kitab Al-Kamil fi Tarikh dengan penulisan seorang sejarawan Eropah, William McTire, yang membezakan catatan mengenai perjalanan Perang Salib. Bagaimana Ibnu Asir dia mampu untuk mencatatkan di mana pangkalan-pangkalan tentera salib sepanjang perjalanannya dari Eropah menuju ke Asia Barat, berbanding catatan di pihak Kristian sendiri yang tidak selengkap itu. So benda-benda inilah dia adakah nak kata disebabkan dia Muslim kita tak boleh nak terima? Dia tidak, sebab dia orang Barat, dia diterima juga. So dia tak ada masalah asalkan fakta itu boleh lengkap, cuma kadang-kala sudut pandangnya berbeza, pentafsirannya berbeza, dan ini berkait rapat dengan manhaj dan juga kita katakan fikrah seseorang sejarawan itulah. So itu je saja, sikitlah, minta maaf lama. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Dia orang kata menjadi pelengkap lah. Maknanya dalam usaha kita cuba mengangkat pembacaan kitab ini oleh ustaz muda, ustaz yang kita nak mengajak anak muda sama-sama. Jadi dalam masa sama dapat Ustaz Ahmad Fatin sekali dengan kita. Saya ingat banyak dapat melengkapkan lagi lah perbincangan ini. Dan untuk pengetahuan semua juga, memang rata-rata yang saya kenal dalam kelas kita adalah mereka yang bukan dalam kelompok pengajian bahasa Arab ataupun tamadun Islam, ataupun yang berkaitan dengan pengajian khusus sejarah. Jadi kebanyakannya adalah mereka yang meminati sejarah dan cuba untuk mendapatkan ilmu baru yang datangnya daripada kitab lama. Maknanya satu kitab sumber primer lah, sumber utama yang hari ini mungkin seperti mana Ustaz sebut tadi pun jarang dibincang atau dikupas oleh orang lain. Jadi saya ingat terima kasih juga kepada saudara kita Ustaz Alif kita nak berkongsi dengan yang lain lah. Jadi silakan jika ada lagi, mungkin lagi 6 minit ni, ada siapa yang ingin bertanya lagi atau berkongsi pandangan, silakan. Oh ya, sebelum saya terlupa, berkenaan dengan kata penamaan kitab macam Ustaz Fatih ada sebut tadi, itu kita belum sampai lagi. Dekat hujung kita pendahuluan ni dia akan sebut berkenaan dengan penamaan kitab. InsyaAllah kita akan baca lebih lanjut lah. Tadi kita dah ada idea, Ustaz Fatih bagi tahu beza Al-Jami' dengan Al-Kamil. Jadi kita akan baca-baca sampai kita jumpa kenapa Ibn Athir pilih nama dia, kenapa dia Samaituhu. Biasanya ulama kata Samaituhu apa-apa. Nanti kita akan tengok insyaAllah bawah-bawah nanti. Okey, bagus. Dan memang betul lah, eloklah jika akan datang nota-nota kaki tu pun kita bincangkan sekali. Okey, baik, silakan jika ada yang lain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Alif dan terima kasih kepada Ustaz Alif, Ustaz Ahmad Fatin. Saya ingat memang alhamdulillah malam ni yang mantap lah sesi malam ni. Dan saya nak mungkin ambil kesempatan untuk ulas sedikit berkenaan dengan yang telah disebut tadi. Yang pertama berkenaan dengan apa yang pada saya boleh kita sebutkan sebagai
ilmu rijal sirah juga ataupun rijal sejarah. Kita dah ada ilmu rijal hadis kan, yang ada mungkin bincang lebih dalam. Dan dalam bab ini bukan mungkin Ibn Athir sendiri telah sebut berkenaan dengan perawi-perawi berkenaan dengan riwayat sejarah dan telah meletakkan beberapa ciri di situ. Jadi alhamdulillah dia pada saya amat baik untuk kita jadikan juga panduan supaya kita dapat menapis. Sebab kalau kita tengok pun kitab Al-Kamil ni pun pada saya seperti kitab tahqiq juga ya kepada karya At-Tabari. Boleh kita kata gitu ke Ustaz Alif? Mungkin tahqiq tak menyeluruh lah, dia hanya dia baca, dia rujuk dan dia ulas lah, dia kata. Dia ulas. Sebab kalau kita tengok daripada segi garis masanya, Ibnu Athir datang kemudian pada zaman At-Tabari, dan ada seorang lagi tokoh yang ada sebelum itu adalah Al-Mas'udi, yang mungkin saya rasa mungkin lah, saya tak tahulah kan sebab kita tak mengkaji dalam, mungkin beliau yang disebutkan sebagai sejarawan dari Mosul itu, sebab kalau dari segi sejarahnya Al-Mas'udi meninggal di Mosul di Iraq. Dan tapi antara perkara yang dikaitkan dengan kontroversi Al-Mas'udi juga dikatakan sebagai seorang Syiah. Mungkin itu juga boleh kita lihat dalam perbincangan kita akan datang, kenapa beberapa orang tokoh yang agak terkenal kan sebagai seperti Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, At-Tabari sendiri ada yang juga mengaitkan beliau dengan Syiah. Al-Mas'udi sendiri dikatakan Mu'tazilah dan Syiah. Kenapa wujud perkara-perkara sebegini? Adakah kerana mereka ni mengambil pandangan-pandangan daripada maklumat-maklumat daripada kelompok-kelompok yang bukan sahaja terhad daripada kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dan mereka memasukkan sebagai rujukan, dan adakah kerana itu sahaja? Sedangkan kita lihat tadi bagaimana Ustaz Ahmad Fatin tu ada sebut, tidaklah semata-mata kerana berbeza akidah itu kita tolak, tapi kalau faktanya itu menepati syaratnya dengan garis yang digariskan oleh Ibn Athir tadi, kita boleh terima fakta itu sebagai sebahagian daripada ilmu sejarah tersebut. Saya ingat ini juga menarik untuk kita ulas. Maksudnya kita menerima, sebab kalau kita tengok tadi Ibn Athir disebut daripada segi fiqahnya perawi-perawi sejarah ni, dan juga mantap sahihnya akidah kan. Jadi kalau ikut kepada syarat itu dengan syarat itu kalau diikut secara ketat, maka sejarah ini hanya kita akan ambil dari kalangan perawi-perawi ahli sunnah saja. Kan? Kalau pada pandangan saya lah begitu. Tapi jikalau tidak diletakkan dalam kaedah yang begitu ketat, maksudnya disebut juga boleh diterima maklumat-maklumat itu daripada mereka yang mungkin berbeza akidah, berbeza keyakinan, tetapi berita yang disampaikan itu adalah benar mengikut ukuran-ukuran ahli sunnah sendiri dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab. Dan adakah mungkin sebab itu mereka ini dikaitkan dengan fahaman-fahaman yang sudah tentulah bercanggah dengan fahaman ahli sunnah ini? Yang tu kedua lah. Dan yang ketiga, saya ingat cukup kot kita dua dulu malam ni. InsyaAllah sedap lah kita nak masuk kuliah ketiga nanti insyaAllah. Itu saja, terima kasih. Allah Ta'ala. Silakan Ustaz Alif nak respon. Jadi berdasarkan apa yang Cik Najmuddin Cik Najmuddin ulas tadi, kita boleh nilai lah macam mana kita kata. Mungkin pada zaman Ibn Athir, kita macam disebutkan juga oleh Ustaz Fatin tadi, dia kata ilmu hadis dan ilmu sejarah ni kita masih lagi dalam proses yang kita kata dipisahkan, hendak dipisahkan. Jadi boleh jadi juga dengan keilmuan hadis, bina hadis Ibn Athir ni, beliau meletakkan sah akidah tu sebagai syarat lah untuk menerima sesuatu peristiwa ataupun perkhabaran. Tapi dalam konteks hari ni, kalau kita tengok
dari segi kita boleh nilai lah, wallah kita boleh mengambil pendekatan ataupun kita kata ijtihad ijtihad dalam membentuk satu uh, garis panduan ataupun indikator yang berbeza lah. Mungkin kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau Ibn Athir sesuai dengan zaman beliau, yang mana kalau kita rasa sekarang ni kita tak boleh nafikan lah, macam tadi Cik Najmuddin ada sebut yang kita kata daripada yang akidah yang di luar Islam ataupun sunnah pun adakah kita boleh terima ke mana. Benda-benda tu kita boleh bincangkan supaya mungkin kalau kita nak terima seseorang yang bukan ahli sunnah misalnya atau yang bukan Islam, apakah indikator dia kita letak. Tu kita boleh bina benda tu supaya menjadi panduan. Jadi tak adalah sejarawan masing-masing main pungut. Lepas tu nak kritik pun kritik daripada orang yang mengkaji dia. Jadi macam tak ada satu indikator yang betul. Dan satu perkara dikritik oleh orang yang berbeza. Jadi macam kita tak ada satu guideline lah untuk panduan kita sekarang. Dan yang kedua yang berkenaan dengan Syiah kan. Boleh jadi sama ada Syiah ataupun Mu'tazilah, dan kenapa mereka lebih kehadapan dalam periwayatan peristiwa-peristiwa ni, boleh jadi kita melihat pada konteks peristiwa ataupun keadaan zaman tu, antara ulama yang bersifat teliti, kita boleh kata ada ulama yang hadis, ulama ahli hadis ataupun faqih. Mereka ni golongan ulama yang lebih teliti dalam menakalkan sesuatu. Jadi boleh jadi mereka yang atau ulama yang kita kata yang dikatakan sebagai Mu'tazilah atau dikatakan sebagai Syiah, mereka bersifat lebih laju meriwayatkan, jadi senang menyampaikan. Jadi kita kata kita ada perbezaan dari sudut penyampaian maklumat itulah. Mungkin itu sebabnya kenapa riwayat kita biasa dengar banyak daripada Syiah, banyak daripada Mu'tazilah. Tahu-tahu ulama yang biasa kita dengar macam contoh macam Ibn Sina dihukum sebagai Syiah Ismailiyah. Jadi macam kita contohnya macam tu, seperti itu. Jadi kita selidik balik kenapa yang menyebabkan perkara itu berlaku. Dan macam saya kata tadi, mungkin disebabkan oleh faktor fahaman itulah yang menyebabkan mengapa lebih cepat maklumat ataupun fakta disampaikan berbanding dengan kita kata yang faqih ataupun yang ahli hadis lah. Itu pada sebagai respon lah pandangan saya. Wallahualam. Okey, berbunyi pula. Ustaz kena tu. Okey. Okey, bismillah. Ada respon sikit kepada Tuan Najmuddin ni tadi. Okey, samalah macam apa yang Alif nyatakan tadi tu. Okey, cuma satu perkara, sebagaimana kesemua keilmuan yang wujud dalam sejarah dan tamadun Islam ini, ilmu sejarah juga ialah sebahagian daripada disiplin yang wujud dalam sejarah Islam. Jadi ilmu sejarah juga dia mempunyai metodologi dan juga pendekatannya sendiri dan mempunyai perkembangannya dari semasa ke semasa. Okey, jadi seperti mana saya nyatakan sebentar tadi, peringkat awalnya, ya sememangnya sejarah itu adalah sebahagian daripada tarikh. Sejarah itu adalah sebahagian daripada hadis. Makanya muarikh itu adalah seorang muhaddis. Maka atas waktu inilah timbulnya satu madrasah dalam sejarah Islam yang dinamakan sebagai madrasah Sirah wal Maghazi, ataupun madrasah yang penulisan sejarah berasaskan kepada hadis dan ayat Al-Quran sahaja. Inilah antara madrasah terawal yang wujud dalam perkembangan sejarah Islam. Dan satu lagi ialah madrasah Ahlul Iraq, iaitu yang meneruskan legasi daripada pensejarahan atau kaedah penulisan sejarah yang diamalkan oleh bangsa Arab sebelum Islam, iaitu dengan khabar-khabarnya, akhbariyunnya, dengan nasabiyunnya, dengan ahlu-ahlu nasabnya, dan juga termasuklah perkhabaran-perkhabaran sejarah yang ada dalam syair-syair dan nathar-nathar Arab. Jadi inilah mula kepada dua pecahan utama dalam metodologi periwayatan sejarah dalam sejarah Islam. So dua ni ialah macam mazhab fiqh lah berbezanya, maka ini mazhab sejarahnya. Jadi macam kedua-dua ni dia tidaklah berperang sama sendiri, cuma kedua-duanya ada pendekatan yang berbeza dengan ruang lingkup dan bidang yang juga berbeza. Okay, kalau madrasah Ahlul Madinah tadi lebih fokus kepada Sirah wal Maghazi sahaja, tanpa kita boleh katakan sehinggalah era Ibn Hisham dan juga At-Tabari, mereka tidak fokus kepada ahli ehwal kerajaan. Yang memfokuskan kepada ahli ehwal kerajaan ini ialah madrasah Ahlul Iraq sebenarnya.
Okey, termasuklah periwayatan mengenai sejarah era Muawiyah hatta era Abdullah bin Zubair sekalipun. Kebanyakannya ialah ahlul yang belah Iraq ni. Okey, jadinya dari perkembangan semasa, bila dah wujudnya pecahan dari antara muhaddis dan juga muarikh, muhaddis dengan muarikh ni, isu utama timbul, apa sebenarnya matlamat utama bagi muarikh dan apa matlamat utama bagi muhaddis. Matlamat utama bagi muhaddis adalah untuk menyampaikan hukum sebenarnya. Kita tak boleh nafi. Muhaddis tujuannya mengumpulkan hadis, mengumpulkan segala segala hal ehwal fiqah hanyalah untuk mengeluarkan hukum. Dia bukanlah untuk membawa cerita asalnya. Okey, hanya muarikh yang membawa cerita. Yang mana muhaddis membawa cerita sejarah, maka dia seorang muarikh. Kalau dia, tapi peringkat awalnya fokus hadis adalah untuk istinbat hukum. Dia bukanlah untuk periwayatan cerita atau kesinambungan sebuah cerita. Sebab tu pendekatan Ibnu Hisham dan juga Ibnu Ishaq dalam hal ni dia bawa berbeza sikit. Okey, sebab keutamaan dan objektif utama bagi muarikh adalah kesinambungan dan juga fakta cerita. Andai kata kita betul-betul ambil kisah Nabi itu hanya daripada hadis-hadis yang sahih sahaja, percayalah kisah Nabi, sirah Nabi itu takkan lengkap. Mesti banyak lompang. Kita tak boleh nak tafsirkan sesuatu sejarah itu berdasarkan hanya kepada hadis sahaja. Maka atas dasar inilah muhaddis yang terkemudian atau muarikh lah kan, contohnya macam Urwah bin Zubair antaranya, Urwah bin Zubair ke ataupun seorang lagi siapa, Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Okay, beliau cuba untuk agak kita kata lebih lembut dalam periwayatan. Dia lebih longgarkan sikit syarat-syarat periwayatan bagi sejarah. Tu yang ada penggunaan isnad jami'. Kalau kita study dalam hadis ada, dalam sejarah pun ada isnad jami' ni. Itu mengumpulkan banyak-banyak rawi, kita lepas tu dia jadikan satu perawi sahaja daripada banyak-banyak tu. Dia kalau style standard, setiap satu perawi bawa satu sanad kan. Ni ramai-ramai perawi dia kumpulkan, yang mana macam perawi lebih kurang tu, matan lebih kurang tu, dia kumpulkan semua jadikan satu matan sahaja. So sebab apa? Pada pandangan muhaddis yang muarikh, yang penting ialah cerita. Macam mana kita nak sambungkan cerita, macam mana kita nak analisis peristiwa tu. So benda ni lama kelamaan dia makin lama jadi makin longgar sampailah pada satu tahap munculnya satu mazhab dalam sejarah yang mengatakan dalam kita menulis sejarah kita tidak hanya boleh fokus kepada riwayat sima'i sahaja. Kita kena fokuskan juga, kita kena ambil kira catatan-catatan di pihak kerajaan, iaitu catatan dalam perbendaharaan setiausaha negara, apa yang ditulis misi-misi kerajaan, apa surat-surat kerajaan, benda-benda ni diambil kira. Tapi ada sebahagian yang tak bersetuju sebab dia katakan kalau perkara itu ditulis oleh kerajaan maka pastinya dia muyul atau cenderung di pihak kerajaan. So kat sinilah mula berpecah dan mulalah jadi banyaklah mazhab-mazhabnya. Sehinggalah pada satu kemunculan mazhab sekularisme dalam sejarah Islam ketika itu, yang mana antara pelopor awalnya ialah Miskawih sendiri dalam Tajarib Umam, yang mana dia menulis kitab Tajarib Umam tu lebih banyak memfokuskan menggunakan keratan-keratan atau catatan-catatan daripada setiausaha negara. Dia tidak banyak mengikut style yang sima'i tadi tu. So inilah yang saya katakan tadi, kita kena lihat juga tujuan utama kita dalam sejarah sebenarnya untuk apa. Kita adalah untuk mendapatkan fakta. Kita nak tahu apa cerita yang ada di sekeliling fakta tu juga. So sebab itulah walaupun datangnya daripada seseorang yang mungkin tidak sikoh sekalipun, tapi kalau dah kata andai kata hanya dia satu-satunya saksi bagi peristiwa tu, Betul. so kita nak buat macam mana? So muhaddis automatik memang dia tolak lah sebab dah orang tu tak sikoh. Tapi muarikh dia akan melihat adakah cerita yang dibawa sesuai dan kita katakan ada kesinambungan dengan peristiwa yang dibawa itu. Kalau sesuai boleh diterima, tapi perlulah cari sandaran-sandarannya. Kalau tak sesuai, tidaklah. So makin lama-lama sampailah jadi kita sekarang, kita lebih banyak fokus pada fakta-fakta lah. Kita jarang nak melibatkan atau nak kata mendekatkan fakta-fakta sejarah ini melibatkan dengan iman, melibatkan dengan fiqh, melibatkan dengan akhlaknya. Kita dah jarang dah sekarang sebab berlaku pemisahan itulah dekat era dalam 1000 tahun dulu tu. So itulah boleh kata
apa yang mungkin salah satu Alif cuba bawakan daripada pendekatan kitab ini, sebab kitab ini juga memang kita kata dia guna metodologi sama dengan Tabari. Dia masih lagi menggunakan pendekatan dia cuba nak linkkan balik atau menghubung kaitkan semula peristiwa-peristiwa sejarah dengan periwayatan-periwayatan atau penurunan ayat Al-Quran, perkaitan sejarah-sejarah dan perkaitannya dengan hadis, perkaitannya dengan iman. Dan itulah pendekatan yang cuba Ibn Asir guna. So rasa itu boleh menjawablah soalan daripada Tuan Najmuddin. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Fatin dan Ustaz Alif. Saya terangguk-angguk dibuatnya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fatin, kerana dia seolah-olah memberikan satu kronologi yang membuka mata lah. Membuka mata bagaimana persejarahan itu ditulis dengan konteks perubahan zaman. Yang saya fikirkan itulah perkara yang paling penting dalam kita memahami perubahan di dalam apa jua disiplin ilmu adalah dari segi konteks semasa. Maknanya apa yang berlaku zaman itu pastinya ada penyebab kepada perubahan ataupun evolusi yang terjadi sehinggalah ke hari ini. Jadi dengan kita memahami konteks itu yang akan membuatkan kita lebih matang dalam menilai dan menyaring sumber ilmu yang ada lah. Jadi saya fikir dengan kita membaca kitab ini, kitab Al-Kamil, sekaligus membuatkan kita berasa sangat kerdil dalam bidang ilmu sejarah khususnya, apatah lagi dalam ilmu yang lain, kerana ulama-ulama terdahulu ni seperti mana yang Ustaz Alif sebut tadi, mereka adalah polymath. Mereka ini mempunyai keilmuan yang pelbagai seperti mana juga Ustaz Fatin sebut tadi. Mereka juga faqih, mereka juga ahli fiqh, mereka juga ahli hadis, mereka juga ada juga kemahiran yang lain yang kalau mungkin kita tengok pada tokoh-tokoh ilmuwan yang lain pun begitu. Tapi sampai ke zaman kita sekarang, kita lebih kepada pengkhususan satu bidang atau satu perkara. Itu pun tidak begitu detail ke dalam bidang itu. Jadi nak menunjukkan betapa kerdilnya kita pada hari ini, maka marilah sama-sama kita mengambil satu pengajaran yang paling besar, khususnya pada diri saya. Bila kita membaca karya-karya besar ini, menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada tempat dan ruang untuk kita berasa bangga dengan pendapat kita, ataupun kita merasa kita sudah cukup berilmu. Jadi itulah sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang sanggup bertahan hampir 2 jam. Saya ingat ini kali pertama saya buat ataupun kita buat program secara langsung online ni, dan orang boleh tetap dalam bilangan lebih daripada 10 dalam masa hampir pukul 11 malam. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat depan pada masa yang sama, dan kita akan teruskan dengan halaman yang ke-7 dan 8 insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.